Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan karuniaan daripada Allah. Kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk meneruskan lagi muzakarah kita, menerusi kitab Penawar Bagi Hati, di mana kita membicarakan berkaitan dengan sifat mazmumah yang ke-8 di dalam kitab ini, yang menyatakan berkaitan dengan sifat takabur ataupun membesarkan diri ataupun sombong, angkuh ataupun dengan kata lain mendabik dada. Yang kesemua itu maknanya ialah seseorang itu melihat, seseorang itu merasakan, memandang dengan hatinya, dengan pandangan hatinya. Dia pandang dirinya lebih daripada orang yang lain. Dia rasa dirinya lebih daripada orang yang lain, serta melekehkan ataupun rasa lekeh orang lain daripada dia. Ini namanya takabur. Jadi sifat takabur ini ialah satu sifat yang dicela, lagi pula ialah setengah daripada maksiat hati derhaka kita kepada Allah yang berupa dengan dosa besar. Tapi dalam bahagian batin. Dosa besar dalam rupa batin. Ada satu lagi dosa besar tapi dalam rupanya zahir. Sebagaimana kita maklumlah, berzina dan lain-lain daripadanya. Ini pun setengah daripada dosa-dosa besar. Yang seseorang itu bersifat dengan sifat takabur, maka ianya telah fasik. Kerana apa? Namanya orang ni ialah orang yang fasik kerana ia melakukan dosa besar. Aku tak berzina. Aku tak buat dosa-dosa besar. Hak zahir. Iyalah, tak berzina. Apa lagi? Tak minum arak misalnya. Aku tak buat hak tu tak ada apa fasik aku ni. Kita rupanya bersifat dengan sifat takabur. Iaitulah membesarkan diri ni, sombong ni. Rasa kita lebih, orang lain hina daripada kita. Rasa kita ni lebih, orang lain tu semuanya rendah daripada kita. Kita lekehkan orang lain. Tu rasa dalam hati kita begitu tu. Itu namanya sifat takabur. Cuma kalau semata-mata dia marilah kita buang selalu hak tu kita tidak ada arah.
Kita benda yang bukan kita usaha, benda hak bukan kita nak dia, bukan kita usaha gidap apa ni, maknanya bersifat dengan sifat takabur, itu tidak menjadi satu kesalahan. Cuma kena cepat-cepat buang dia. Ni takabur ni. Ni sifat membesarkan diri ni. Ni tak boleh ni. Buang-buang siap-siap. Jadi kadang-kadang dia marilah. Syaitan nak tipu daya kita dan lain-lain daripadanya. Baik. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu. Ini di halaman muka surat 53 pada baris yang di bawah. Di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu, mereka-mereka yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang hak nak bahagia dunia, nak bahagia akhiratmu, kena tahulah. Apa dia? Bahawasanya ubah membesarkan diri itu, ubah nak suruh bagi hilang sifat besar diri ni. Maknanya kalaulah hak ada dah, kena berubah. Kalau tidak ada lagi, kena hindari dia. Maka bagaimana di antaranya? Satunya dengan cara ilmu. Ilmu mana? Ilmu hak kita tahu berkaitan dengan maknanya hak ni ialah setengah daripada dosa besar sifat ni. Kemudian tempatnya di dalam neraka Jahannam. Lagi pula Nabi pula bersabda, tak masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sifat takabur. Dan juga hadis-hadis yang lain-lain daripadanya yang telah kita belajar. Tambahan daripada tu, cara untuk kita hindari ataupun nak hilangkan membesarkan diri ni, ni ubat dia. Yang mana ubat ni tidak ada di farmasi, tidak ada di toko-toko, kedai-kedai, tidak ada ni. Nak cari ubat, nak hilangkan sakit hati membesarkan diri, tak ada. Ini ada di dalam kitab-kitab tasawuf, seumpama kitab penawar bagi hati. Ini nak kepada ilmu. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat membesarkan diri itu, cara nak kita hilangkan membesarkan diri ni, bahawa mengetahui manusia. Bahawa kita kena tahu, kita kena ingat yang membesar, bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu, gitu. Minta maaf, silap baca. Jadi mu kena tahu ubah membesarkan diri ni, bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu. Mu kena tahu, mu kena ingat, manusia hok bersifat dengan sifat membesarkan diri ni. Kalau ada dah sifat tu di dirimu, mu kena ingat mu tu akan hakikat dirinya, diri manusia. Mu kena kembali ingat, mu kena tahu, mu kena maknanya rasa dalam hatimu akan hakikat diri manusia. Kena khabar apakah hakikat diri kita ni. Apa hakikat diri kita? Ni. Dan bahawasanya hakikat diri manusia tu. Dan bermula bahawasanya hakikat diri manusia ni ialah permulaan bagi manusia ni ialah daripada air mani yang binasa. Itulah kita, manusia, hakikat kita. Kita ni asalnya, permulaannya ialah daripada air mani yang binasa. Kita ni air mani yang binasa. Apa yang binasa? Kemuruh. Kemuruh ni maksudnya hak benda bau busuk lah. Benda hak keji, benda hak luak-luak, benda hak kembar gitu. Benda hak luak-luak, hak cemar-cemar, hak jijik-jijik, gitu. Itu panggil kemuruh. Jadi kita ni hakikatnya ialah air mani. Tu kita. Dan kesudahan bagi kita manusia ni pula,
kepada bangkai yang keji akan mati. Jadi bangkai hak keji. Jadi bangkai hak busuk. Allah busuknya. Itu kita manusia hakikat. Ni hakikat manusia. Air mani. Mati kelak jadi bangkai hak busuk. Dan ia diri manusia tu pula, hakikat manusia tu pula. Hakikatnya kita manusia ni pada antara demikian itu, demikian antara demikian itu, antara permulaan dan kesudahan tu. Lala ni maksudnya antara permulaan dengan kesudahan. Hak sekarang ni kita ni ialah hakikatnya menanggung akan tahi. Duk tanggung tahi. Duk tanggung maknanya benda-benda cemar. Apa dia? Daripada darahnya. Daripada tahi linganya, tahi hidungnya, najis tahi sendiri kita duk buang air besarnya. Itulah hakikat kita. Maknanya kerana apa kita nak sombong? Kerana apa kita nak membesarkan diri? Apa sebab kita nak rasa kita tu lebih daripada orang? Apa sebab kita nak rasa kita ni hebat daripada orang? Orang lain tu kita duk pandang hina pada dia, rendah daripada kita. Sedangkan kita hakikat semua manusia ni daripada air mani. Dan kita ni akan jadi bangkai. Lala ni kita ni juga duduk pikul tahi. Maka tidak ada lebihnya kita. Sama saja kita. Maka apa sebab kita nak membesarkan diri ataupun kita nak bersifat dengan sifat takabur? Ni kita kena ingat begitu. Oh, aku ni air mani asalnya. Tak ada lebih pun. Dan manakala aku mati, kalau aku ni akan jadi satu bangkai. Tak ada lebih pun. Muka kata jadi mah. Tak. Jadi bangkai hok busuk. Dok lala ni sekarang ni pun kita duk pikul tahi. Alo, gimana-mana duk pikul hak tu. Duk gendong dia. Duk gendong tahi, duk sepakat dengan diri kita. Apa tu lebih ke mana kitanya? Ni cara untuk kita nak hilangkan sifat takabur. Bila kita ingat begitu, tak ada. Kita tak ada rasa lebih apa pun. Tu satu. Tu cara dia. Tu ubat yang pertama. Ataupun begini boleh juga. Dan bahawasanya, yang kedua, begini pun boleh juga. Tu yang pertama. Dan bahawasanya, hakikat diri manusia tadi tu. Dan bahawasanya asal manusia ni ketiadaan. Asal kita ni tak ada. Hakikat sebenar kita ni asalnya tak ada. Iyalah kita ni tak ada. Umur kita berapa? 30 tahun, 40 tahun. Sebelum daripada umur waktu kita tarikh lahir tu, waktu kita beranak tu, sebelum daripada tu tak ada lagi kita. Tu asal kita. Daripada tak ada. Kemudian dah kita tu asal daripada tak ada. Kemudian dijadikan akan asalnya asal bagi manusia, yakni Nabi kita Adam alaihi salam, dijadikan yakni oleh Allah lah daripada tanah. Yang mana tanah ni pula untuk kita buat mikir supaya kita ni rasa rendah diri, supaya kita ni tak besar diri, supaya kita tak bersifat dengan takabur. Nak menceritakan kepada kita, kalau daripada tanah ni tempat orang pijak. Tempat kita duduk pijak-pijak dia. Tu asal kitanya. Bukan nak menceritakan hina kita, bukan. Manusia ni ialah satu makhluk yang dimuliakan. Walaqad karramna, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia tu. Cuma hak ni ialah sebagai ubat, sebagai memotivasikan diri kita agar kita tidak terjebak dengan penyakit takabur yang merupakan salah satu daripada sifat hati yang dosa besar. Maka supaya kita tak terjebak dengannya, kita kena ingat asal kita tak ada. Dan Allah Ta'ala jadikan asal manusia ni, pertama-tama sekali iaitulah Nabi Adam AS daripada tanah.
Yang mana tanah ni tempat kita pijak. Tu apa kita nak egonya? Nak takabur, nak rasa lebih daripada orangnya. Tu. Ini sebagai memotivasi sahaja kita. Ingat begitu. Jadi kita daripada tanah. Kemudian dijadikan akan dia, akan manusia tu sendiri. Lepas daripada tu, daripada air mani. Adapun Sayyidatuna Hawa daripada tulang sulbi Nabi Adam AS. Keturunan tu dijadikan daripada air mani. Ini cerita asbab. Ada juga bukan daripada air mani. Sebagaimana Nabi sebagaimana Nabi Nabi Isa alaihissalam kalau tak silap, yang tidak mempunyai ayah tu. Nabi Isa alaihissalam yang tidak mempunyai ayah. Yang tidak mempunyai ayah. Lalu tu maknanya daripada mana tu? Tu hakikatnya Allah yang menjadikan. Cuma cerita dari sudut asbab zahir daripada air mani. Walha Allah yang menjadikan daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada kepada ada, tanpa alat dan lain-lain daripadanya, sebagaimana kita duk mengaji di dalam akidah sana. Ayat di sini menceritakan dari sudut asbab zahir sahaja, penceritaan sahaja. Maka kita ni asal daripada tanah. Kalau orang lain daripada tu, maknanya asalnya daripada air mani. Itu asal kita. Kemudian daripada air mani kita tadi tu, kemudian daripada darah. Lepas daripada air mani jadi darah kita ni. Waktu dalam perut ibu kita ni lah 40 hari tu. 40 hari air mani, 40 hari jadi darah. Kemudian bertukar pula. Kemudian daripada seketul daging, jadi seketul daging mudrah dia panggil. Jadi seketul daging. 40 hari pula situ. Jadi tika tu dan tiada ada baginya, bagi manusia tadi tu. Tak ada bagi kita tu pendengar. Tak ada lagi pendengar waktu tu. Dan tiada pengetahuan, tak ada ilmu kita waktu tu. Dan tiada penglihat, tak boleh nak tengok kita waktu tu. Tak nampak orang lagi time tu. Dan tak hidup lagi kita tiap masa tu. Tak ada roh lagi pada ketika tu. Dan tiada kekuatan, dan tak ada daya kekuatan ring kita pada tu. Tak boleh nak sepak orang, tak boleh lagi ketika tu. Itu asal kita daripada tak ada. Kemudian Allah lah yang menjadikan kita. Allah Ta'ala jadikan kita dengan asbab ibu bapa kita tu daripada air mani mereka tadi tu. Jadi kita sebagaimana Allah Nabi SAW bersabda di dalam hadis-hadis yang lain lah, 40 hari jadi darah, jadi mudrah dan lain-lain daripadanya. Itu kita. Jadi kita ni asalnya tak ada. Dan tak ada kita tu pula asalnya kita nak dengar pun tak boleh. Ilmu pun tak ada sekarang habuk. Nak tengok pun tak boleh, tak nampak. Kekuatan pun tak ada. Kemudian dijadikan baginya, bagi manusia tadi itu pula segala yang tersebut. Apa segala yang tersebut? Boleh lihat, ada ilmu, boleh dengar, hidup, ada kekuatan dan lain-lain daripadanya. Hak tu dijadikan oleh Allah. Maka kerana apa kita nak membesarkan diri? Kalau kata dari sudut ilmu lah kita ni, alim kita ni, siapa yang memberikan ilmu pada kita? Allah. Yang mana hakikat kita sebenarnya tak berilmu, tak reti. Dah nak lebih, apa kita nak rasa lebih daripada orang yang ialah hanya pinjaman daripada Allah? Bukanlah maknanya kita yang boleh menjadikan alim, tidak. Kemudian apa sebab kita nak rasa ego, takabur, sombong, membesarkan diri daripada orang lain tadi tu? Itu supaya kita ingat hakikat kita. Kalau kata kita ni hebat,
gagah, kaya, usaha kita lah kekayaan tadi. Asal kitanya tak ada kekuatan. Allah yang memberi pinjam kepada kita semua perkara-perkara tadi. Maka buat apa? Apa sebab kita nak rasa takabur? Kita nak bersifat dengan sifat takabur. Tu semua ialah daripada Allah, kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tu hakikat manusia. Itu supaya kita sedari, dapat motivasi diri kita begitu. Mudah-mudahan ianya akan terhakis sifat takabur daripada diri kita. Itu dua cara. Yang ketiga, dan bahawasanya, cara yang ketiga, kita kena ingat bahawasanya hakikat manusia ni mengerasi akan dia, akan manusia ni mengerasi oleh penyakit. Kita manusia ni dikerasi oleh penyakit. Macam mana? Dikerasi oleh penyakit. Maknanya kita tak mahu penyakit ni. Mari juga di kita. Mari di kita penyakit tu. Penyakit kecil manis kita tak ada nak. Mari. Darah tinggi kita tak ada nak. Mari. Lalu tu buat apa kita nak rasa lebih daripada orang? Buat apa kita nak rasa lebih, nak menghina orang lain? Hak ni pun kita tak dapat nak sangka, nak sangkal dia daripada diri kita. Tak ada lebih lah kitanya. Sama je. Terkadang sakit ia seseorang tu dengan tergagah. Manusia tu dengan tergagah. Kadang-kadang sakit dengan tergagah. Dan lapar ia manusia dengan tergagah. Terkadangnya lapar dengan tergagah. Nak makan tapi tak boleh nak makan, tak lalu, pahit mulut, makan pun jadi nak tersembuh. Tengok tu. Jadi maknanya kita ni lemah. Tak perlu kita nak rasa takabur, kita ni hebat, kita ni lah segala-galanya, orang lain tu rendah daripada kita. Tak perlu gitu. Ini nak hindar, nak hakis sifat takabur. Jadi kita ni terkadangnya kita kena ingat ubat supaya hilangnya sifat takabur di dalam diri kita ni. Kita kena ingat bahawasanya kita ni insan yang lemah. Apa insan yang lemah? Tengok penyakit mari, kita tak ada nak, mari juga penyakit tu. Lemah kita. Sakit, lapar, nak makan tapi lapar, tak boleh nak makan. Itu tengok lemah kita. Dan dahaga ia seorang dengan tergagah dahaga, nak minum air tapi tak boleh nak minum air. Duk ngak nak minum air tu tapi tak boleh. Kalau minum pun jeluak keluar habis. Itu lemah kitanya. Dan terkadang menghendaki ia manusia tu akan mengetahui sesuatu, yakni sesuatu perkara, maka jahil ia manusia tu akan mengetahui sesuatu perkara. Kadangnya kita nak tahu satu-satu benda tapi tak jadi maknanya jadi tak boleh kita nak tahu. Nak tahu benda tu tapi jadi tak boleh nak tahu. Itu lemahnya kita. Menghendaki jadi terkadang menghendaki ia manusia akan melupakan sesuatu, nak melupakan benda ni. Tiba-tiba maka ingat ia seorang akan dia akan sesuatu perkara tadi. Benda ni kita nak melupakan, tak mahu ingat benda ni, tiba-tibanya mari ingat. Itu maknanya kita lemah. Dan menghendaki ia manusia itu mengingat akan sesuatu, maka lupa ia manusia akan sesuatu perkara tadi. Nak kepada ingat, tiba-tiba jadi lupa. Dan benci ia seorang akan sesuatu, tak mahu seseorang pada sesuatu tu, maka memberi manfaat ia sesuatu akan dia, akan manusia tadi. Umpamanya ubat, penyakit, misalnya kita ni tak berahilah benda tu, tiba-tiba nyari penyakit. Bila cari, kita ni ditimpa penyakit dengan cara makan hak ni saja, asalnya kita tak berahi. Tengok, maknanya benda tu hak kita benci tadi tu beri manfaat kepada diri kita. Ini nak menceritakan lemahnya diri kita.
Nak cerita lemah diri kita. Dan ingin ia seorang akan sesuatu, maka memberi mudarat ia sesuatu akan dia, akan manusia tadi. Kemudian kesudahan bagi manusia tu ialah mati. Dan bila mati akan dihisap. Maka jika ada ia manusia tu daripada isi neraka, maka wali'azubillah, maka anjing dan babi lebih baik daripada seseorang tadi. Anjing dan babi lah lebih baik daripada tu, daripada orang tadi. Kerana anjing babi tak masuk neraka, tiba-tiba kita masuk neraka. Sebab apa? Sebab ada sifat takabur dalam hati kita. Maka lebih baik babi dengan anjing lagi lah daripada kita. Ini kita kena sedar dalam hati kita. Maka kerana apakah membesarkan ia seorang akan dirinya? Buat apa kita nak membesar diri? Kita ni insan yang lemah. Kita ni daripada air mani, daripada satu benda hak luati, daripada sesuatu benda hak cemar. Itu hakikat diri kita manusia. Maka kerana apa kita nak membesarkan diri? Dan padahal kita manusia ni ialah hamba yang hina, yang lemah. Kita ni ialah hamba yang hina, hak lemah daripada air mani tadi. Kemudian pengetahuan, kaya, semua tu ialah daripada Allah. Asal kitanya tak ada apa-apa. Itu kita lemah, hamba yang hina, yang lemah. Dan betapa patut membesar diri bagi mereka yang membasuh tahi. Patutkah kita nak membesar diri, nak rasa lebih daripada orang lain, sedangkan kita duk basuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari? Bukan orang lain hak basuh tahi kita, kita sendiri hak basuh tahi kita. Lalu tu kerana apa kita nak membesarkan diri? Ini cara nak menundukkan nafsu kita tadi. Betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari dan menanggung ia seorang akan tahi selama-lamanya. Duk tanggung tahi sampai ke mati. Itu kerana apa? Jadi kita nak membesarkan diri. Inilah hakikat diri manusia yang perlu kita tahu. Mudah-mudahan kita terhakis daripada penyakit membesarkan diri ataupun takabur ini. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.